Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya pada kali ini dalam video ini Muhammad Radha bin Muhammad. Sama-sama kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan sama-sama melihat intipati ataupun isi kandungan ataupun kita berkenalan secara ringkas dengan surah-surah di dalam Al-Quran, dan fokus kita pada video kali ini adalah surah Ghafir. Jadi kepada para penonton sekalian, mana yang baru dalam channel saya ini, bolehlah sama-sama subscribe channel saya dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain untuk kita sama-sama mengambil manfaat dalam video berkaitan dengan tadabbur Al-Quran ini. Jadi yang pertamanya kita lihat apa muqaddimah ataupun pendahuluan pengenalan kepada surah ini. Surah ini surah Ghafir yang tergolong dalam jenis surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maksudnya surah Ghafir dia diturunkan surah ini sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kalau disebut surah Madaniyah bermaksud selepas hijrah. Tapi surah Ghafir, surah Makkiyah sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan kemudiannya turutan surah ini, surah Ghafir adalah berada pada surah yang ke-40 di dalam Al-Quran. Tertib susunan dalam Mashaf adalah yang ke-40, berada pada juzuk yang ke-24 dan mempunyai 85 ayat. Okey. Kemudian nama surah ini, kita melihat kepada nama surah ini, nama dia Ghafir. Apa maksud Ghafir kita akan lihat, dan yang mana nama ini diambil daripada ayat yang ketiga. Cuba kita lihat ayat ketiga dalam surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zittal. La ilaha illahu ilaihil masir. Awal ayat yang ketiga disebut Ghafir. Ghafir ni diambil daripada ayat ketiga yang bermaksud pengampun, yang bermaksud maha mengampun. Ghafir bermaksud Allah yang maha mengampun. Nama lain bagi surah ini, surah Ghafir, adalah surah Al-Mu'min. Ada nama lain ya. Maknanya satu surah tidak semestinya mempunyai satu nama sahaja. Cuba kita lihat paling mudah surah Al-Fatihah, ada berbagai-bagai nama. Begitu juga surah Ghafir, ada nama lain dia adalah surah Al-Mu'min. Kenapa dinamakan surah Al-Mu'min? Dinyatakan surah ini dinamakan sebagai Al-Mu'min kerana kisah penasihat Fir'aun yang beriman. Mukmin ni maksudnya orang yang beriman ya, orang yang beriman. Kisah penasihat Firaun yang beriman yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab terpeliharanya Nabi Musa alaihi salam daripada dibunuh oleh Firaun. Jadi ada nama lain bagi surah ini, iaitu surah Al-Mu'min. Kemudiannya Ghafir bermaksud Allah yang Maha Mengampun. Allah ni akan mengampunkan hamba-hambanya. Kita jangan risau. Apabila kita melakukan dosa, apabila kita bertaubat. Kalau kita tak bertaubat, tak adalah. Kalau kita bertaubat, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat taubat. Pintu taubat sentiasa terbuka pada bila-bila masa pada setiap individu. Selagi mana kita berada dalam tempoh taubat itu dan juga memenuhi syarat-syarat taubat. Okey. Jadi maksud Ghafir iaitu Allah yang Maha Mengampun. Kemudian berkaitan dengan surah ini, surah Ghafir, ada sirah ataupun kisah di sebalik surah ini. Dalam kisah surah ini, sirah surah ini, diceritakan bahawa ada satu situasi yang mana pihak Quraisy ini mula nak membunuh. Mereka berbincang untuk membunuh Rasulullah SAW. Kita biasa dengar dalam sirah Nabi. Memang mereka berusaha untuk membunuh Nabi. Jadi pada ketika itu diriwayatkan berkaitan dengan kisah satu kisah yang mana mereka hendak membunuh Nabi. Bukhari meriwayatkan daripada Urwah radhiyallahu anhu, katanya aku bertanya kepada Amr bin Al-As.
mengenai apa yang dideritai oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah mengajak orang masuk Islam. Kataku, beritahu aku tentang perbuatan yang paling kejam yang pernah dibuat oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Jadi dia tanya, apakah perbuatan yang paling kejam yang dilakukan kepada Nabi? Kaum musyrik lakukan kepada Nabi. Ada antara salah satunya nak membunuh Nabi lah. Mereka ni konspirasi nak membunuh Nabi. Jadi diceritakan, maka Amru berkata, ketika Nabi berada di hijr Kaabah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abu Mu'aiz. Datang Uqbah, lalu dibelitkan seutas kain pada tengkuk baginda dan dicekiknya dengan kuat sekali. Maknanya nak bunuh lah. Uqbah ni nak membunuh Nabi pada ketika itu. Lalu dibelitkan seutas kain pada tengkuk Nabi dan dicekik dengan kuat sekali. Maka pada ketika itu pula datang Saidina Abu Bakar, lalu dipautnya bahu Uqbah dan ditariknya dengan kuat sehingga terlepas tangannya daripada tengkuk baginda Rasulullah SAW. Maknanya Saidina Abu Bakar pada ketika itu ada di situ dan menarik bahu Uqbah ini, sehinggalah terlepas cekik yang dilakukan oleh Uqbah kepada tengkuk baginda. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Uqbah, apakah engkau hendak membunuh orang yang menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah membawa keterangan daripada Tuhan kamu. Antara sebabnya juga ketika ini Uqbah dan juga kaum musyrikin sedang dalam beberapa percubaan lah. Mereka mencuba untuk membunuh Nabi kerana Nabi masa itu berdakwah dan memberi ancaman kepada kaum musyrikin. Mereka risau, kaum musyrikin risau. Ramai lagi orang-orang Arab yang akan memeluk Islam pada ketika itu kerana pengaruh Nabi Rasulullah SAW yang sangat kuat. Maknanya bila Nabi ajak berdakwah, maka ada yang masuk dan juga memeluk Islam tanpa takut ataupun risau kepada kaum musyrikin. Jadi mereka mulalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudiannya kita lihat kepada intipati. Ghafir tadi kita katakan Ghafir, surah Ghafir adalah Allah nak beritahu kepada orang kafir Quraisy sebenarnya. Allah sebenarnya sentiasa membuka pintu taubat. Allah sentiasa menerima dan mengampunkan hamba-hambanya. Jadi bila-bila masa saja boleh. Tetapi seperti biasa orang-orang kafir ini hanya mahu membanteras dan membasmi dakwah Rasulullah SAW sahaja. Mereka tidak mahu memeluk Islam. Okey, kita lihat apakah sebahagian intipati yang ada dalam surah ini. Yang pertamanya, pada awal-awal surah diceritakan Allah Maha Pengampun, malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam bahagian pertama daripada ayat 1 hingga ayat 22 ada diceritakan. Sebagai contoh, kita sebutkan dalam ayat ketiga tadi disebutkan Ghafiriz Zambi. Nama bagi surah ini Ghafir dalam ayat ketiga yang bermaksud yang mengampunkan dosa dan menerima taubat. Allah lah mengampunkan dosa dan menerima taubat dan keras hukumannya yang memiliki kurnia. Tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk akan kembali. Jadi disebutkan kat sini Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan dosa dan menerima taubat. Jadi kena bertaubatlah, itu syaratnya. Itu pada ayat ketiga. Ayat keempat, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Kerana itu janganlah engkau wahai Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Ayat kelima, sebelum mereka kaum Nuh dan puak-puak yang bersatu sesudah kaum Nuh itu telah mendustakan rasul-rasulnya dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenarannya. Kerana itu aku tawan mereka dengan azab, maka lihatlah betapa pedihnya azabku. Jadi Allah mengancam orang-orang kafir ini pada ayat yang kelima tadi dengan azab. Kalau mereka tak nak mahu memeluk Islam, kalau mereka tak mahu bertaubat, kalau mereka tidak mahu diampunkan Allah, maka Allah kata mereka ini akan menerima azab seperti mana kaum-kaum yang terdahulu. Ayat ke-6, dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir.
iaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ayat ke-5 tadi Allah kata mereka akan menerima azab. Ayat ke-6 Allah kata mereka akan menghuni neraka. Dan ayat yang ke-7 pada bahagian pertama ni, ayat yang ke-7, malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan keampunan untuk orang-orang yang beriman dan berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Jadi dalam ayat ke-7 ini, malaikat mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang beriman, mengikuti saranan perintah daripada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian pada bahagian yang kedua, ayat 23 hingga 55, kisah pertembungan Nabi Musa dengan Fir'aun, Haman dan juga Qarun. Jadi ini biasa kita dengar. Kisah Fir'aun dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ni kita biasa dengar dalam surah-surah yang lain juga banyak. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-23. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa, Nabi Musa, dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Ayat 24, kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Ila Fir'aun wa Haman wa Qarun. Ini diceritakanlah dalam surah Ghafir. Dan lalu mereka berkata, Musa itu seorang tukang sihir dan pendusta. Jadi mereka tak nak terima dakwah Nabi Musa. Mereka kata, Nabi Musa ni hanyalah tukang sihir sahaja dan orang yang berdusta. Ayat 25, maka ketika dia, Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran daripada kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang yang beriman yang mengikutinya dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Namun tipu daya orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi ini adalah bagaimana mereka nak membantahlah dakwah yang datang kepada mereka, nak membantah juga dakwah Nabi Musa. Kemudian kita lihat pula pada ayat 36. Ayat 36 dan juga 37 yang bermaksud, dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Ayat 37, iaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Jadi kat sini dia cuba, Fir'aun ni cuba nak melawan kuasa Allah. Dia kata dia suruh Haman untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi, nak melihat Tuhan Nabi Musa. Ini antara contohlah nak melawan kekuasaan Allah. Dan pada ayat yang ke-50 juga kita boleh ambil pengajaran yang bermaksud, maka penjaga-penjaga Jahannam, neraka Jahannam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang kafir itu sia-sia belaka. Jadi bila penjaga neraka Jahannam tanya kepada mereka, orang kafir ni, tak ada Rasul datang ke bagi dakwah? Tapi mereka kata ada. Jadi kalau dah ada, habislah. Berdoa macam mana pun tetap tak dapat, sebab dakwah tu dah sampai kepada mereka, tetapi mereka yang menolak dakwah tersebut. Jadi itu adalah kisah dalam bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga, tadabbur kejadian alam dan juga manusia yang boleh kita lihat dalam beberapa ayat daripada ayat 56 hingga 85. Dalam ayat 57 boleh kita lihat berkaitan dengan penciptaan alam, ayat 57. Dalam ayat 64 berkaitan dengan penciptaan bumi. Dalam ayat 67 berkaitan dengan penciptaan manusia. Jadi daripada ayat ini, bahagian yang ketiga, kita boleh ambil pengajaran bahawa setiap kejadian Allah itu ada pengajarannya. Kita kena ambil, kita tengok alam, ada pengajaran dia. Kita tengok penciptaan bumi, ada pengajaran dia. Kita tengok penciptaan manusia, ada pengajarannya. Manusia masa kecil tak ada tenaga. Kemudian dah besar ada tenaga. Kemudian dah tua semula, dah tak ada tenaga. Jadi ada ketika-ketika, masa-masa tempoh-tempoh yang kita kuat beribadah, yang kita mampu nak beribadah. Jadi jangan kita sia-siakan masa tersebut. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Mana kita kongsikan berkaitan dengan isi kandungan ataupun intipati surah Ghafir yang ada kita bahagikan kepada 3 bahagian di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.